Penipu itulah salah satu cara untuk dia terus kekal dalam politik, dan saya yakin politik yang diamalkan oleh PAS ini bukan lagi politik yang diajar oleh Islam, tetapi sama dengan politik lain, politik Machiavelli juga. Politik yang nak berkuasa, yang akan lakukan apa saja, tetapi yang lebih teruk, dia menggunakan agama ini untuk kepentingan mereka. Bukan parti. Mereka yang jadi menteri, mereka yang jadi timbalan menteri, ataupun yang... Saudara Jimmy Hassan, sebenarnya program kita pada malam ini sebenarnya kita nak bagi rakyat di luar sana faham. Kita nak bagi rakyat di luar sana jelas apa yang berlaku sebenarnya di dalam Malaysia ini. Dan kita nak rakyat bersama-sama dengan kita untuk memahami situasi sebenar. Kita tengok isu air di Kelantan. Sampai sekarang, sampai hari ini, 2021 masih lagi tidak selesai. Dan Exco di Kelantan sendiri bagi tahu kita 30 tahun, 40 tahun lagi masalah akan selesai. Dia kata masalah akan kekal pada 2050, lebih kurang macam tu. Dan pada hari ini sekali lagi di awal tahun apabila gegak gempita Kerajaan Perikatan Nasional pada hari ini menaikkan jumlah cabutan undian nombor ekor daripada 8 pada ketika Pakatan Harapan dulu memerintah, kita dah turunkan sampai 8, tetapi Perikatan Nasional naikkan semula kepada 22. Apa pimpinan PAS kata? Pimpinan PAS kata bagi kami 4 tahun saja. 4 tahun saja everything settle. 2025 judi tidak ada lagi di Malaysia. Adakah ini satu lagi siri pembodohan yang ingin dilakukan terhadap rakyat Malaysia dan juga pembohongan politik? So Jermin, komen sikit. Okey, yang pertama, kita memang tidak mampu meramal benda yang bakal berlaku. Tapi kita boleh melihat yang telah berlaku. Jadi kalau sebelum ini, kalau dia tu memang penipu, dan kalau sekali dua tu mungkin dia tertipu. Tapi kalau berkali-kali dia tu penipu, ini bermakna dia tu memang penipu. Jadi muka dia pun muka penipu. Yang kita nak percaya muka penipu ni pasal apa? Dah berkali-kali dia tipu rakyat Malaysia. Tipu bukan setakat isu air yang saya cakap tadi, isu yang dia tipu Tuhan. Dia tipu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ajak rakyat seluruh Malaysia pergi di padang Merbuk. Katanya nak buat RUU 355. Lepas tu dibentangkan dalam parlimen. Ketika Tuan Guru Hadi Awang dapat bercakap sikit tentang RUU 355, ketika itu pengerusi Yadim, hari ini ahli parlimen Temeloh menangis kerana terharu kerana Presiden berjaya baca kali pertama RUU 355 di Dewan. Tapi ternyata itu semua tipu. Tipu rakyat, tipu ahli, yang paling teruk dia nak tipu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini di Kelantan kata akan selesai lagi isu air 30 tahun, 20 tahun. Rakyat Kelantan ada yang sampai muak. Ada sehingga rakyat Kelantan ni memang hampir dalam taman tu terpaksa boring air. Sepatutnya kalau nak buat rumah di Kelantan, kalau lebih daripada 10 tak silap ambo ataupun 15, dia kena ada tangki air. Tak ada buat tangki air. Semua boring air, dan PBT pun tak boleh buat apa-apa dah. Kenapa? Masalah air tak ada. Di Kelantan ni, masalah air ni sehingga rakyat rasa satu dongeng seperti permintaan Puteri Gunung Ledang kepada Raja Melaka. Benda yang tak logik. Tiba-tiba mari pula pimpinan PAS ni usaha politik timbalan presiden dalam kementerian air, kita panggil mewah ni, kata kesan 5 tahun. Itu siri pembohongan mereka. Dan mereka ini seperti tapak kaki kita. Turunnya Aziz kata, kalau iman kita ni sudah jadi seperti tapak kaki, memang dia tu jahat dah. Maknanya kalau dia pijak paku ko, dia pijak apa, dia tak terasa dah. Jadi orang PAS hari ni
Bila dia bercakap, dia mesti menipu. Dan dia tak rasa apa-apa dah bila dia menipu. Dan dia rasa menipu itulah salah satu cara untuk dia terus kekal, relevan dalam politik negara. Tetapi rakyat telah tahu, rakyat telah sedar, mereka ini penipu. Tetapi itulah, walaupun rakyat itu sedar, walaupun rakyat itu tahu, tetapi masih ramai lagi yang akan tertipu. Jadi kerana itulah, kita kena sentiasa memberitahu, mengingatkan rakyat, mereka tu suka menipu, mereka tu banyak kali menipu, dan mereka tu memang muka pun penipu. Jadi janganlah jadi seperti Abdul Wahab, janganlah jadi seperti Abdul Wahid yang ditipu oleh penipu. Jadi saya ulang sekali lagi kepada rakyat Kelantan, kepada rakyat Malaysia, parti PAS ini memang parti penipu. Penipunya banyak berlaku di Kelantan. Manifesto PAS di Kelantan tu dia tak boleh takwil. Kalau manifesto peringkat Malaysia dia boleh tak takwil lagi lah. Oh kita tak menang. Di Kelantan dia menang. Dia tipu banyak. Dia kata di Kelantan dia akan sediakan taman satu jajahan. Oh dia punya manifesto. Untuk makluman 32 juta rakyat Malaysia, bukan dia gagal menyediakan satu jajahan satu taman. Taman yang sedia ada pun rumput dia panjang sampai di lutut. Tak boleh, dia tak buat apa-apa pun. Alat permainan rosak. Nak berjoging pun tak ada. Jadi manifesto yang dia buat, yang dia kata nak buat dan dia menang pun dia tipu, apatah lagi benda-benda lain. Sama juga dengan isu Arab. Di Kelantan, yang dia kata dalam parlimen jadilah seperti Kelantan, Arab tak ada. Permintaan untuk lesen di Kelantan Arab terus meningkat kerana permintaan orang bukan Islam. Dan turun azim baki kepada bukan Islam. Jadi mana boleh nak hapuskan? Di Kelantan pun yang ada 1 ke 2% saja orang bukan Islam pun, parti yang dikata parti kerajaan Islam pun kena benarkan orang Cina tu minum arak. Dia peningkatan bilangan permintaan lesen arak tu bertambah. Dia benar kerana bilangan orang Cina, bilangan orang minum arak di kalangan non-Muslim ni ada. Jadi benda tu pun dia orang tak boleh nak tipu. Tapi apatah lagi di Malaysia. Tetapi bila dia semasa pembangkang, nak tutup kedai yang jual arak lah, itulah ini dah jadi kerajaan. Dah jadi kerajaan, dia tengok muka MCA pun dia takut. Kerana sedap dan nikmatnya jadi keadaan MCA. Jadi sekali lagi, siri-siri penipuan yang dilakukan oleh PAS itu telah banyak. Kita tidak meramalkan yang bakal berlaku, tetapi kita ambillah sejarah-sejarah penipuan yang dilakukan oleh PAS. Yang terakhirnya, aku nak kata, tengok bagaimana PAS menipu rakannya, UMNO. Menubuhkan muafakat nasional. Bila dah jadi kerajaan, Muhyiddin tubuh Perikatan Nasional, dia masuk juga dalam tu. Logik akal tak UMNO nak terima, dia duduk dalam MN, dia duduk dalam PN. Hari ini dia musyawarah dengan UMNO, esok dia musyawarah dengan Muhyiddin. Dan parti UMNO berdepan pilihan raya adalah parti Muhyiddin kerana dua-dua Melayu. Tak apa, PAS kata perkasakan MN, pertahankan PN. Sedap. Dia buat slogan. Slogan itu memang didengar sedap. Tapi itu juga menipu. Tipu atas darat adik kakak. Tetapi seperti mana yang saya kata tadi, kerana dia ni dah jadi macam tapak kaki, bila dia menipu dia, muka dia tak berkerut, dia tak rasa bersalah. Kerana bagi dia, penipu itulah salah satu cara untuk dia terus kekal dalam politik. Dan saya yakin politik yang diamalkan oleh PAS ini bukan lagi politik yang diajar oleh Islam, tetapi sama dengan politik lain, politik Machiavelli juga. Politik yang nak berkuasa, yang akan lakukan apa saja, tetapi yang lebih teruk, dia menggunakan agama ini untuk kepentingan mereka. Bukan parti. Mereka yang jadi menteri, mereka yang jadi timbalan menteri, ataupun yang mereka yang berada di dalam GLC. Baik. Ya. Okay. Ada nak tambah ke? Tengok gambar belakang gambar Jeming tu gambar Tan Sri P.Ramlee. Patut hari ni banyak dia ambil tamsilan daripada cerita-cerita P.Ramlee tu. Ya, saya memang suka P.Ramlee. Tengok ada buku bedah seniman P.Ramlee. Ini sokok pun sokok P.Ramlee.